Semua, dalam video kali ini cikgu akan berkongsi tips kepada calon-calon SPM yang akan menjawab kertas peperiksaan matematik tambahan khususnya kepada calon-calon 5 luhur kesayangan cikgu ya. Okey, perkongsian tips ini bukanlah untuk jaminan untuk mendapat grade yang anda inginkan ataupun menambah markah, tidak. Tetapi perkongsian tips ini adalah lebih kepada untuk memastikan murid-murid tidak kehilangan markah dengan melakukan kesilapan-kesilapan yang tidak sepatutnya dilakukan semasa menjawab SPM. Okey, sebelum diteruskan, kita perkenalan dulu dengan kertas 2, yang mana kertas 2 matematik tambahan ini mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, kertas 2 ini masa menjawabnya ialah 2 jam 30 minit dan peruntukan markah ialah 100 markah. Dalam bahagian A ada 6 soalan dan markah 40 markah. Murid-murid atau calon-calon diminta jawab ke semua soalan. Dalam 6 soalan ini ada 40 markah, bermaksud setiap soalan tidak tentu dia punya peruntukan markah sebab total bagi 6 markah tu adalah 40. Mungkin ada yang 5 markah, mungkin ada yang 6 markah, mungkin ada yang 7 markah. Yang penting jumlahnya ialah 40 markah. Jawab ke 6 soalan. Untuk bahagian B ada 5 soalan tetapi markah yang diambil kira ialah 40 markah. Kerana murid akan memilih 4 soalan daripada 5 soalan yang diberikan. Setiap soalan peruntukannya ialah 10 markah. Jadi apabila pilih 4 soalan, maka 40 markah diambil kira. Untuk bahagian C, soalan yang disediakan ataupun yang diberi ialah 4 soalan tetapi markah yang diambil kira ialah 20 markah kerana calon hanya akan memilih 2 soalan daripada 4 soalan yang disediakan. Okay? Setiap soalan peruntukannya ialah 10 markah. Pilih 2, dia dapat 20 markah lah. Sekiranya murid jawab lebih daripada 2 soalan, tetap akan dipilih 2 yang tertinggi untuk total 20 markah. Okey. Secara bijaknya pengurusan masa semasa menjawab disarankan kepada calon untuk memperuntukkan 10 minit bagi setiap soalan dalam bahagian A. Jadi, apabila 10 minit bagi setiap soalan, bermaksud jumlah masa untuk menjawab bahagian A ialah 60 minit iaitu 1 jam. Jadi, bahagian B dan bahagian C ada balance 1 jam 30 minit lagi kan? Okay. Untuk secara bijak, peruntukkan pula 12 minit bagi setiap soalan dalam bahagian B dan bahagian C. Kenapa? Sebab dengan 12 minit bagi setiap soalan bahagian B dan bahagian C, kita akan ada anggaran 18 minit untuk masa menyimak untuk bahagian A, B dan C. Jadi, cuba buat peruntukan masa bagi setiap soalan. Sekarang kita cerita tentang target lulus untuk kita dapatkan grade E atau D. Untuk mendapatkan kedua grade ini, bahagian A kita cuba fokus kepada persamaan serentak. Cuba jawab dengan betul untuk satu topik ni, persamaan serentak. Dapatkan markah penuh untuk soalan ini. Yang kedua, bahagian B, kita cuba tumpukan kepada hukum linear dan sukatan membulat. Hukum linear ni biasa cikgu tekankan juga dalam kelas sebab dia agak mudah untuk dapatkan markah daripada graf. Dan dia punya penyelesaian pun daripada graf. Jadi mahirkan cara nak tukar daripada hukum bukan linear kepada hukum linear. Sukatan membulat pula dia sebab dia agak common kan sebab membulat. Bulatan tu lebih kurang macam matematik juga. Ada tajuk bulatan. So, dia punya formula pun tak banyak sangat. Jadi, kita boleh fokus. Untuk bahagian C, kita boleh tumpukan kepada nombor indeks dan penyelesaian segitiga daripada topik tingkatan 4. Jadi, 5 topik ni fokuskan, mahirkan untuk dapat sekurang-kurangnya lulus E ataupun D. Itu target untuk lulus. Jadi, sekiranya target kita lebih, target kita kepujian,
untuk dapatkan grade C ataupun B. Kita tambah sikit lagi. Daripada bahagian A, kita mahirkan geometri koordinat, statistik dan fungsi trigonometri. Okay, macam fungsi trigonometri ni pun lebihkan kepada graf tu, dapat markah jugalah dekat graf tu. Okay, lukisan dia. Dan bahagian B, vektor dan taburan kebarangkalian. Okay, kedua-dua topik ni untuk bahagian B. Dan untuk target cemerlang, tambahkan topik janjang daripada tingkatan 5 bab yang pertama dan pembezaan serta pengameran. Jika murid-murid mahir untuk pembezaan dan pengameran, agak mudahlah untuk dapat cemerlang, sebab dekat bahagian C pun boleh ada lebih pilihan nak jawab. Mungkin boleh ambil gerakan pada garis lurus sebab dia melibatkan kemahiran pembezaan dan pengameran. Okey. Seterusnya kita pergi kepada tips semasa menjawab. Yang pertama, baca arahan dan soalan dengan berhati-hati. Okay, contohnya bila disebut lakarkan. Lakar maksudnya lukisan kita tu tidak mengikut skala. Okay, jadi dia tak nak kita buat jawapan tu dengan ukuran yang sebenar. Okay. Ataupun rujuk graf. Maksudnya jawapan kita itu mesti berdasarkan graf yang kita lukis ataupun graf yang diberi. Lukiskan. Bila disebut lukiskan maksudnya mesti mengikut skala lah. Okay? Berbeza lakar dengan lukis. Lakar tidak mengikut skala, lukis mesti mengikut skala. Maka baca arahan soalan dengan berhati-hati. Tips yang kedua, jawab setiap soalan baru pada muka surat lain. Contoh, murid menjawab pada muka surat yang pertama, soalan nombor 1, hanya setengah muka surat. Untuk menjawab soalan yang kedua, jangan sambung di bawahnya, tetapi buka muka surat baru, tuliskan soalan fresh. Nombor 2, fresh dekat muka surat baru. Okay? Yang ketiga, jawab soalan yang boleh dijawab terlebih dahulu. Tulis nombor soalan dengan jelas. Contohnya, murid-murid dah jawab nombor 1, and then nombor 2 rasa susah, tak boleh nak buat. Nombor 3 rasa boleh. Jadi, lepas jawab nombor 1 tu, muka surat yang baru, tulis nombor 3. Ataupun, katakan, tengok soalan, semua rasa macam susah, rasa boleh jawab nombor 10. Tak apa. Tulis nombor 10 terlebih dahulu, jawab soalan nombor 10 tu. Pemeriksa akan semak semua soalan, jawapan yang murid-murid jawab. Dia tak kira nombor tu ikut susunan. Dia akan jawab dan akan kira markahnya. So, boleh buat soalan yang mudah terlebih dahulu. Yang penting, tulis nombor soalan dengan jelas. Yang keempat, tunjuk semua jalan kerja dalam buku jawapan. Jangan tinggalkan jalan kerja, tulis kiraan semua dalam buku soalan. Lepas tu jawapan sikit aja tinggal dekat dalam buku jawapan. Tak boleh sebab mesti tunjuk jalan kerja dalam buku jawapan. Buku soalan tidak diambil oleh pemeriksa. Okey. Setiap jalan kerja, ada jadual ke, ada lakaran ke, mesti dibuat dalam buku jawapan. Semua ada markah. Pemeriksa boleh cari markah pada jalan kerja murid. Yang kelima, jawapan yang ada perpuluhan, bundarkan pada jawapan akhir mengikut kehendak soalan. Jika tidak dinyatakan, beri dalam 4 angka bererti atau 2 ataupun 3 titik perpuluhan. Maksudnya janganlah panjang-panjang. Kalau dalam kalkulator tu ada 1.5157889, you all pun tulis semua panjang-panjang tu. Tak payah. Ambil 4 angka bererti saja cukup. Okay? Dan dia punya pembundaran tu buatlah semasa memberikan jawapan akhir supaya taklah besar sangat ralatnya bila kita dapat jawapan akhir. Okay. Okay, tips untuk persamaan serentak semasa menjawab. Pastikan nanti bila kita dah buat penggantian tu, bentukkan kepada bentuk am.
untuk kita kenal pasti A, B dan C. Guna pemfaktoran ataupun rumus kuadratik. Okey. Nah, yang ni pemfaktoran lah. Bila guna pemfaktoran, mesti ada bracket tu. Itulah bentuk pemfaktoran namanya. Tanpa bracket tu, bukanlah pemfaktoran. Pemfaktoran mesti ada bracket. Okey. Guna rumus kuadratik, jika jawapan diminta dalam tempat perpuluhan ataupun angka bererti. Okey, dia biasanya ada clue. Kalau dia kata, berikan jawapan anda dalam 3 tempat perpuluhan. Jadi, dekat situ adalah clue untuk kita menggunakan rumus kuadratik. Memang jangan guna pemfaktoran. Okey. Clue kita bila ada sebut tempat perpuluhan ataupun angka bererti, maka gunalah rumus kuadratik ini. Rumus ini juga dibekalkan dalam kertas soalan. Ganti saja nanti. Okay. Jika ada dua pemboleh ubah, biasanya persamaan serentak memang ada dua pemboleh ubah. Jadi, selepas cari, katakan ada X, ada Y kan? Mesti cari kedua-dua nilai. Lepas cari nilai, katakan kita cari X dulu, dapatlah nilai A dan B. Gantikan semula dalam persamaan untuk cari nilai Y, dua nilai juga. Okey, maksudnya biasanya persamaan serentak ada 4 jawapan. Kadang-kadang murid-murid tertinggal, dia dah dapat jawapan X sama dengan A dan B, settle. Terlupa nak cari nilai Y pula. Okey, mesti ingat tu . Okey, contoh soalan. Selesaikan persamaan serentak berikut. X tambah 2Y sama dengan 3 dan X kuasa 2 tolak 2Y sama dengan 6. Beri jawapan anda betul kepada 3 tempat perpuluhan. Dah nampak tu, 3 tempat perpuluhan. Kat situ kita dah tahu nak guna apa kan. Okey, ini contoh jawapan yang diberi. Okey, daripada persamaan serentak tu ada satu linear, satu tak linear, betul tak? Okey, jadi yang linear tu kita ambil untuk jadikan subjek. X sama dengan 3 tolak 2Y dan dimasukkan ke dalam yang tidak linear itu. Selepas dia ganti, dia dapat, dia buat tu, nampak tak? Bentuk arm. Kan? Tu dia buat dalam bentuk arm. Kemudian, dah dapat bentuk arm, dia dah kenal pasti A, B dan C. Masukkan dalam rumus kuadratik. Okay. Lepas tu, pastikan pemboleh ubah yang betul. Apa maksud dia tu? Sebab kita tengok tak, 4Y kuasa 2 tolak 14Y tambah 3. Pemboleh ubah kita adalah Y. Okay, kalau dalam formula, dia bagi X sama dengan negatif B tambah tolak B square tolak 4AC per 2A kan? Nanti jangan pula tulis X sama dengan. Bila pemboleh ubah kita adalah Y, maka kita mencari Y. Okay, itu anak panah tu cikgu buat apa? Nak tunjukkan 3 decimal places tu, 3 tempat perpuluhan, maka dia menggunakan rumus kuadratik. Okay, tu nampak tu? 2 nilai Y. Dia cari pemboleh ubah yang betul, dia cari Y, dapat 2 nilai. Selepas digantikan ke dalam rumus kuadratik. Selepas dia dapat 2 nilai Y, dia masukkan semula ke dalam ni. Sekejap ke dalam mana ni cikgu nampak. Ini ke dalam persamaan yang linear ni, masukkan balik untuk cari nilai X pula. So dapatlah dia nilai X. 2 nilai X. Okey, boleh faham? Seterusnya, kesilapan yang biasa dilakukan oleh calon. Ini beberapa contoh. Yang pertama, 4Y kuasa 2 tolak 14Y tambah 3 sama dengan 0. Apa kesilapan itu? Pemfaktoran tidak boleh perpuluhan ataupun pecahan. Okay, mesti ingat. Tak boleh perpuluhan ataupun pecahan. Okay, hanya integer. Macam dah sebut tadi kan, kalau ada perpuluhan, gunakan rumus kuadratik. Mesti macam tu.
Sekiranya guna pemfaktoran, tak dapat markah di situ. Okey, sekiranya boleh difaktorkan. Katakan bentuk am kita tadi boleh difaktorkan. Tengok tu. 4y kuasa 2 tolak 16y tambah 12. You all pun tekan EQN, dapatlah nilai y sama dengan 3, y sama dengan 1 kan. Okey. Dan dalam bracket tu you all pun buatlah y tolak 3, y tolak 1 sama dengan 0. Okey, tapi apa yang salah ni tu? Tekan EQN betul ni y sama dengan 3, y sama dengan 1. Tapi salah. Kenapa? Okey, sebab bila kita kembangkan y kuasa 2 tak sama dengan 4y kuasa 2. Okey, ni bila kita darabkan y darab y ialah y kuasa 2, bukan 4y kuasa 2, tak sama dengan yang atas ni. Sedangkan jalannya mesti follow through. Mesti ikut aturan lah kan. 4y kuasa 2 kenapa bawah pula y kuasa 2? Tak ada masalah. Tambahkan saja nombor 4 di hadapan tu. Sebab y kuasa 2 nak jadi 4y kuasa 2, kita darab 4 kan. Tuliskan 4 dekat depan tu. Kalau tidak, bermasalah lah di situ. Dia tak follow. Okey. Nombor 3, apa kesilapannya? Satu, tak ada tanda sama dengan tu. Okey, yang bawah. Y bukannya X. Maksudnya, ni kita punya pemboleh ubah ni kan Y. Tapi dalam bracket, bila tekan EQN, dia tulis X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1. Maka you all pun tulislah X sama dengan 3, X sama dengan 1. Dalam bracket pun X tolak 3, X tolak 1. Salah ya. Sebab pemboleh ubah kita sekarang ni, kita buat Y. Dalam kalkulator, dia memang tulis X sahaja. Kita lah sendiri yang kena tukarkan. Ini jadi Y, jadi Y. Ini Y, ini Y. Faham? Okey, seterusnya. Yang keempat, X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 sama dengan 0. Lepas tu X sama dengan 3, X sama dengan 1. Apa salahnya ni? Dah tertinggal pemfaktoran. Tapi pemfaktoran dia katalah dekat sini kan. So, X tolak 3, X tolak 1. Betul tak macam ni? Salah. Pemfaktoran dulu baru jawapan. Jadi pemfaktoran tu selitkan dekat tengah tu Okey. Ingat, mesti ada pemfaktoran. Tetapi pemfaktoran tu mesti sebelum jawapan. Ikut susunan yang betul. Okey, seterusnya kita tengok kepada tajuk hukum linear. Yang pertama, mestilah tukar persamaan bukan linear kepada linear. Okay, kenal pasti Y, M, X dan C. Okay. Untuk hukum linear ni cikgu pernah buat video, boleh rujuk balik dekat situ cara-cara dia. Okay, untuk spesifik untuk hukum linear. Okay, clue untuk menukarkan persamaan bukan linear kepada linear ni biasanya kita tengok pada soalan. Dia kata plot graph apa-apa-apa melawan apa-apa. Contohnya kat sini. Log 10y, let's say melawan x kuasa 2. Maka inilah kita punya y, inilah kita punya x. Okay. Seterusnya, bina jadual baharu. Okay, kedua-dua perkara ni, pertukaran persamaan daripada bukan linear kepada linear ni dan juga membina jadual baharu ni mesti ditunjuk ataupun mesti dibuat di atas kertas jawapan ataupun kertas graf yang calon-calon nak hantar tu. Jangan tinggalkan dalam kertas soalan sebab kertas soalan tu tidak akan dikutip ya. So, apabila kita bina jadual baru, kejituannya adalah sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Okey, jangan bundakan terlampau kedekut. 1 tempat perpuluhan je katakan sebab nanti akan memberi ralat yang besar dan akan menyukarkan membuat garis penyuaian lurus terbaik. Okay. Satu lagi perkara yang perlu ingat, hati-hati membuat pembundaran. Ini sayang kalau tersilap. Yang lain-lain semua kira dah betul tapi pembundaran silap. Contohnya 1.247. So nak bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan sepatutnya 1, 2, 5. Tapi
Kalau tinggalkan 1.24 sahaja dah salah. Okay. Make sure berhati-hati ketika membuat pembundaran. Okay, langkah seterusnya ialah plot graf. Garis penyuaian terbaik mesti memintas paksi Y. Kenapa ya? Sebab daripada graf kita nak terus kenal pasti C. C ialah pintasan Y. Kalau kita tak pintas pada Y, kita tak boleh baca pintasan Y kita. Okay. Dan daripada graf juga kita nak kira M, iaitu kecerunan. Okay, mencari M kecerunan. Pilih titik yang berada atas graf. Jangan pilih titik yang terkeluar daripada graf walaupun titik tersebut berada dalam jadual. Jangan pilih titik yang tidak berada atas garisan graf. Pilih titik yang berada atas graf. Okey, kalau nak mudah, salah satu titik yang kita pilih, kita nak cari kecerunan mesti 2 titik, betul tak? Jadi salah satu dia pilih, ambillah pintasan Y tadi. Sebab pintasan Y tu koordinat X dia ialah 0. Jadi dekat bawahnya per apa tu nanti dah senang. Nanti cikgu tunjuk. Okey, mencari nilai daripada graf. Apa maksud dia kat sini? Arahan dia mesti akan cakap merujuk kepada graf, cari nilai P contohnya. Merujuk daripada graf yang telah dilukis, cari nilai log Q asas 10 contohnya. Jadi maksudnya kita bukan masukkan nilai-nilai titik yang kita ada masuk dalam persamaan. Tidak. Kita kena gunakan nilai-nilai daripada graf. Kita baca nilai daripada graf. Okey, ini contoh Contoh graf yang baru diplot dengan persamaan dia log Y asas 10 sama dengan P log X asas 10 tambah Q. Dekat sini kita boleh kenal pasti log Y itu adalah Y, P ialah M, log X itu ialah X dan Q itu ialah C. Itu garis lurus penyuaian terbaik. Dia tengok dia pintasan Y itu kan, nampak kan? Dari situ kita boleh baca C kita terus. C kita ialah 0.43. Terus baca. Okey. Okay, lepas tu tengok contoh ini 0.09 sama dengan P 0.4 tambah 0.43. Apa dia buat tu? Dia gantikan nilai dalam persamaan. Maksudnya ini tak boleh. Jangan ambil titik yang tidak berada atas garis penyuaian terbaik. Maksudnya kat sini titik ni ada terkeluar sikit. So jangan ambil titik ni. Kita nak cari M kan? Kita nak cari M, ambil titik yang sentuh graf tu. Sentuh graf ni semua boleh. Okay, katakan kita ambil titik ni tadi. Ni titik ni yang dia buat contoh kat sini tadi. Kan? Dia masukkan ni log ni Y kita, Y besar. Ni X besar kita. So dia masukkanlah ni. Yang ni masuk kat sini. Y dia tadi. Yang ni X dia masuk kat sini. So dapatlah nilai. Dapatlah P sama dengan berapa nanti kan? Tak boleh. Jangan guna macam ni. Jangan ganti dalam persamaan. Apa yang dia kena buat ialah cari M. M sama dengan kan Y2 tolak Y1. Jadi ini sebagai Y2, ini sebagai Y1 kat sini. Ini titik 0.43 koordinat dia. Jadi 0.09 tolak 0.43 per terus ambil nilai ni saja sebab dia tolak dengan 0. Sebab tu kita ambil pintasan Y. Dapatlah negatif 0.85. Daripada persamaan tadi kita dah identify M kita adalah P. Dan Q kita adalah C. Q sama dengan C sama dengan 0.43. Terus macam tu. That's why kita identify C ni terlebih dahulu. Supaya kita dapat C ialah Q. So, Q ialah 0.43. Dan P pula ialah M. M melalui kiraan kita, M negatif 0.85. Jadi P ialah negatif 0.85. Itu maksud dia.
Boleh rujuk kepada video hukum linear dan pengatur caraan linear daripada YouTube. Baiklah, topik yang seterusnya ialah sukatan membulat. Okey, untuk sukatan membulat ni, yang pentingnya betul-betul menguasai dua formula utama dia ni. Iaitu formula S, panjang sektor dengan L luas sektor. Okey. Kalau dah faham kedua-dua formula utama ni, dia senanglah nak manipulate untuk dia punya penyelesaian masalah. Okey, satu lagi peringatan untuk topik sukatan membulat ni, theta dia ataupun sudut dia tu dalam formula kiraan dia adalah dalam radian. Peringatan lagi, satu bulatan jumlah sudutnya ialah 2 pi radian, iaitu 360 darjah kan. Okey, sebab untuk separuh bulatan 180 darjah tu sama dengan pi radian. Maka satu bulatan ialah 2 pi radian. Satu lagi peringatan tentang formula luas tembereng ni. Formula luas tembereng kan sektor bulatan tolak dengan segitiga tu kan. Formula segitiga ialah 1/2 J kuasa 2 sin theta. Okey, bila kita combine formula ni macam ni, jangan lupa sekiranya kita gunakan sudut tu dalam radian, maka sin theta itu juga mesti dalam radian. Bermaksud bila tekan kalkulator tu jangan lupa setkan mode kepada radian. Kecuali lah kalau you all tukarkan formula ni ataupun sudut ni ke dalam degree, maka sin theta ni bolehlah dalam degree saja. Tapi kalau gunakan radian, jangan lupa tukarkan mode dekat kalkulator tu kepada radian. Kalau tidak, nanti salah jawapan dia. Okey. Contoh-contoh soalan akan kita bincangkan dalam perbincangan lain. Okey. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung video. Untuk dua tajuk lagi yang kita tak bincangkan di sini, kita akan bincangkan pada video yang lain sebab masa dah suntuk. Okey, jadi sebelum berakhirnya video ini, cikgu nak bagi sekali lagi peringatan kepada calon-calon, khususnya untuk anak-anak 5 luhur. So, jangan lupa bahawa semua jalan kerja mesti dibuat dalam buku jawapan. Semua, macam contoh jadual baru daripada hukum linear ataupun graf-graf yang kita lukis, jangan tinggalkan dalam buku soalan sebab buku soalan memang tidak akan dikutip. You all yang simpan. Jadi, buku jawapan saja akan diambil. Jadi kalau tulis jalan kerja semua dalam buku soalan, tak ada siapa yang akan semak ya. Okey, untuk graf yang you all lukis nanti, tanggalkan, jangan lupa tanggalkan daripada buku soalan dan ikat graf tersebut kepada buku jawapan. Yang ketiga, jangan lupa fahamkan kehendak soalan. Contohnya yang macam cikgu cakap tadi, dia kata rujuk graf untuk dapatkan nilai sesuatu nilai. Jadi rujuk graf bukan melalui kiraan tetapi melalui graf. Fahamkan kehendak soalan. Yang keempat, jawab soalan yang mudah dahulu. Okay, pastikan nombor soalan ditulis dengan jelas. Jangan habiskan masa dengan memikirkan soalan-soalan yang you all tak tahu, tapi nak ikut susunan, jawab nombor 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, kan? Jangan. Pastikan you all masa dia pengawas peperiksaan suruh semak kertas soalan. Okay, masa tu you all boleh tengok-tengok sikit mana soalan yang you all rasa nak jawab dulu. Masa tu dah boleh pilih. Bila mula menjawab saja, terus tuju kepada soalan yang rasa-rasanya mudah. Terus jawab soalan tersebut dahulu dan pastikan nombor soalan ditulis dengan jelas. Okay. Sekiranya masa mengizinkan, calon-calon boleh menjawab bahagian B dan C lebih dari yang diminta. Maksudnya bahagian B tu boleh jawab 5 soalan, bahagian C tu boleh jawab ke 4 soalan. Pemeriksa akan periksa semua soalan yang you all jawab dan akan pilih markah yang terbaik daripada jawapan yang diberi. Okey? Macam contohnya kalau you all jawab bahagian C tu 4 soalan dan ada dapat 10, 10, 8, 8. Macam tu. 10 markah, 10 markah, 8 markah, 8 markah. Jadi pemeriksa akan ambil 10 markah, 10 markah itulah untuk dijadikan 20 markah. Okey.
Boleh faham ya? Dia akan ambil markah yang tertinggi. Okey. Semasa menjawab, ingatlah senyuman cikgu ni dan doa cikgu yang sentiasa mendoakan kejayaan you all.